Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Ogos bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Berikut tajuk utama malam ini. Kanak-kanak 6 tahun rentung. Juga umrah tertunda, ribuan jemaah kecewa. Seorang kanak-kanak berumur 6 tahun maut dalam kebakaran sebuah rumah di Kinabatangan tengah malam semalam. Mayat Muhammad Adlin Shah Muhammad Adsni ditemukan rentung di dalam bilik tidur rumah jenis tidak kekal itu di Kampung Perpaduan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam kenyataan hari ini berkata sepasukan anggota dari Balai Polis dan Penyelamat Kinabatangan bergegas ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.40 tengah malam. Lain-lain anggota keluarga Muhammad Adlin Shah yang terdiri daripada bapanya Muhammad Adsni Sani 43 tahun, ibunya Alina Sahari 41 tahun, abangnya Muhammad Isnain 12 tahun dan adiknya Muhammad Adli Syam 3 tahun serta sepupunya Muhammad Ishak Hafsyam 15 tahun melecur dalam kejadian itu. Manakala nenek mangsa Minah Kanawi 77 tahun dan seorang lagi adiknya Muhammad Mikael 3 tahun terselamat. Jenazah penuntut Universiti Al-Azhar di Mesir yang meninggal dunia akibat lemas ketika mandi di sebuah sungai dalam daerah Al-Qanatir Al-Khairiyah selamat dikebumikan pada jam 11.50 malam semalam waktu Malaysia. Kedutaan Besar Malaysia Kahirah Mesir memaklumkan jenazah Allahyarham Muhammad Firdaus Abu Rais 25 tahun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Malaysia Mesir Bilbis. Solat jenazah telah disempurnakan oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob yang kini berada di Mesir atas urusan lawatan rasmi. Dalam satu kenyataan di Facebook, pihak kedutaan mengucapkan terima kasih di atas segala kerjasama semua pihak yang terlibat. Dalam kejadian Jumaat lalu, Muhammad Firdaus Abu Rais 25 tahun lemas ketika mandi di sebuah sungai dalam daerah Al-Qanatir Al-Khairiyah. Ketika kejadian, penuntut sarjana muda syariah itu keluar berkelah bersama 10 rakannya. Mayatnya ditemui jam 10 pagi waktu Malaysia Sabtu lalu. Seorang wanita warga emas yang dilaporkan hilang di sebuah kebun kelapa sawit di Kampung Parit Kasih Sayang, Senggarang, Batu Pahat Rabu lepas ditemui selamat pada pukul 11.25 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Ismail Dollah berkata Painah Siwan, 79 tahun, ditemui 2 orang awam yang turut serta dalam operasi mencari dan menyelamat. Menurut beliau, wanita itu ditemui dalam keadaan lemah berhampiran lopak air dengan jarak 900 meter daripada pos kawalan operasi menyelamat dan 1.4 kilometer dari arah hadapan rumahnya. Warga emas itu dihantar ke Hospital Sultanah Nora Ismail HSNI Batu Pahat untuk rawatan lanjut dan kini dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Rabu lepas, warga emas itu dilaporkan pergi ke kebun kelapa sawit berkenaan untuk mencari lidi dan disedari hilang oleh anggota keluarganya apabila tidak pulang ke rumah sekitar pukul 3.30 petang. Agensi pelancongan umrah yang bernaung di bawah Persatuan Pengendali Umrah Haji dan Ziarah Perak (PUHAZ) diminta mencari alternatif menyelesaikan isu penangguhan penerbangan bakal jemaah umrah dari negeri itu. Presiden PUHAZ Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman berkata kira-kira 1,000 jemaah umrah dari Perak yang sepatutnya berlepas ke Tanah Suci bulan ini terlibat dengan penangguhan itu ekoran penyusutan jumlah penerbangan harian. Menurut Muhammad Ali Sabri, PUHAZ telah berusaha mendapatkan tarikh yang sesuai sejak 3 bulan yang lalu namun belum mendapat maklum balas daripada pihak penerbangan. Setakat ini kami dah yang ada pada kami mohon untuk penerbangan ada 2 flight tapi belum ada apa-apa jawapan daripada pihak penerbangan lah. Itu khusus untuk Saudi Airlines kami minta tapi belum ada apa-apa jawapan. Kalau dikira di bawah persatuan setakat bulan Ogos ini hampir 1,000 orang. 1,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ipoh petang tadi. Menurut Muhammad Ali Sabri, PUHAZ dimaklumkan syarikat penerbangan memerlukan masa untuk melakukan persediaan termasuk kerja-kerja pemeriksaan pesawat selain berdepan masalah kekurangan kru. Justru tegas beliau, PUHAZ telah memohon kepada pihak penerbangan agar mempercepatkan proses penambahan pesawat untuk bulan September dan seterusnya.
Sementara itu, Setiausaha Agung Puhaz Abdul Jabbar Abdul Kahar meminta agensi-agensi di bawah Puhaz menunda atau mencari tarikh pilihan untuk penerbangan serentak bakal jemaah umrah dari negeri itu. Katanya saranan itu dibuat sehingga 35 agensi terlibat berjaya mendapat tarikh penerbangan baru. Cari penerbangan yang boleh dislot in, dan bukan dalam skala yang besar. Untuk pengetahuan, satu penerbangan lebih kurang 300 lebih. 386, ada yang flight yang menampung 200 lebih penumpang. Jadi kita akan cadangkan kepada mereka untuk langkah seperti ini supaya mereka pecah-pecahkan jemaah tu. Itu langkah-langkah kita lah supaya paling kurang kalau tak dapat pada exactly 31 hari bulan tu, dia boleh cadang pada tarikh-tarikh yang berikut. Menurut Abdul Jabbar, setakat ini 1,000 bakal jemaah umrah terlibat telah maklum dengan isu penangguhan terbabit. Katanya tidak timbul isu tipu umrah kerana masalah yang berlaku tidak melibatkan agensi pelancongan umrah. Sejak awal bulan ini difahamkan pengendali umrah berdepan kesukaran untuk menghantar jemaah ke Tanah Suci susulan kekurangan pesawat sama ada membabitkan syarikat penerbangan tempatan dan antarabangsa. Kira-kira 20,000 hingga 30,000 bakal jemaah umrah Malaysia yang sepatutnya berlepas ke Tanah Suci bulan ini terpaksa menangguh perjalanan masing-masing berikutan jumlah penerbangan harian ke Arab Saudi ketika ini menyusut dengan ketara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 dapat dibentangkan dalam mesyuarat Parlimen akan datang. RUU tersebut jelasnya selaras dengan sasaran kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara bebas daripada amalan merokok melalui strategi generasi penamat GEG. Kerajaan turut menyasarkan Malaysia menjadi sebuah negara bebas daripada amalan merokok. Saya menyeru keluarga Malaysia agar membudayakan gaya hidup sihat seperti mengaktifkan diri, pupuk minda sihat, makan secara sihat, tidak merokok serta melakukan saringan kesihatan secara berkala. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Persidangan Kemuncak Dasar Kesihatan 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL hari ini. Terdahulu Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 adalah untuk mewujudkan GEG yang hanya akan membabitkan golongan individu lahir selepas 1 Januari 2007. Manakala bagi mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan sedang merokok termasuk rokok elektronik serta vape tidak akan dihalang melalui RUU Kawalan. Sementara itu, menyedari sistem kesihatan negara yang perlu diperkukuhkan secara menyeluruh, pembangunan Kertas Putih Kesihatan diwujudkan bagi membincangkan serta merencana sistem kesihatan yang lebih komprehensif dan lestari. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata inisiatif itu bertepatan pada masanya demi memenuhi keperluan kesihatan rakyat masa kini selain kalis cabaran masa hadapan. Saya percaya bahawa anda juga berkongsi harapan yang sama dan transformasi sistem kesihatan negara perlu melibatkan pelbagai aspek termasuk menerapkan pendekatan whole of government dan whole of society, iaitu kesihatan adalah tanggungjawab bersama. Jelas beliau, Kertas Putih itu bukan sahaja menumpukan kepada transformasi perkhidmatan kesihatan, malah meneliti aspek-aspek lain yang membawa impak kepada kesihatan keluarga Malaysia. Justru beliau meletakkan 3 teras harapan, iaitu sistem kesihatan negara yang dapat menyokong dan membantu keluarga Malaysia kekal sihat dan bukan lagi menumpukan kepada rawatan dan intervensi setelah berpenyakit. Kedua, mempunyai sistem kesihatan yang mampan dan berdaya tahan daripada semua cabaran termasuk situasi pandemik global, serta memiliki sistem kesihatan negara yang menjadi kebanggaan keluarga Malaysia. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memohon supaya prosiding rayuan untuk mengetepikan sabitan dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd di Mahkamah Persekutuan ditangguhkan. Peguamnya Hisham Tehpoh Teik berkata prosiding perlu ditetapkan pada tarikh lain sehingga siasatan terhadap Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selesai.
Ketika hujahan di hadapan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai barisan 5 panel hakim, Hisham memberitahu prosiding itu wajar ditangguhkan kerana bukti tambahan jelas menunjukkan wujudnya konflik kepentingan berhubung peranan Datuk Muhammad Nazlan sebagai peguam kepada Maybank dan terlibat dengan penubuhan SRC. Beliau turut meminta mahkamah untuk melihat sendiri rekod siasatan dan keterangan Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk kepastian. Datuk Muhammad Nazlan adalah hakim yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta terhadap Datuk Seri Najib atas 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dana SRC pada 28 Julai 2020. Gerai makan musnah, ibu tunggal pasrah. Alhamdulillah bertemu lagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengadakan lawatan negara ke Turkiye selama 7 hari bermula hari ini. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka Baginda berdua berlepas dari Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira pukul 10 pagi tadi. Istana Negara dalam kenyataan berkata lawatan negara adalah di atas jemputan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Lawatan negara itu sepatutnya dijadualkan pada tahun lalu namun ditangguhkan susulan penularan COVID-19. Seri Paduka Baginda berdua dijadualkan berangkat mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Turkiye di Istana Presiden Ankara esok. Lawatan negara Turkiye ini melambangkan kepentingan, keakraban dan keteguhan hubungan dua hala antara Malaysia dan Republik Turkiye sekaligus menyumbang ke arah mengukuhkan jalinan persahabatan kedua-dua negara yang terjalin sejak 1964. Lawatan negara kali ini merupakan yang pertama kalinya buat Seri Paduka Baginda berdua yang mana kali terakhir adalah ke Indonesia pada 26 Ogos 2019. Untuk rekod lawatan negara terakhir ke Republik Turkiye oleh Yang di-Pertuan Agong ialah pada 1992 oleh almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Yang di-Pertuan Agong ke-9. Pembentangan bajet 2023 yang dijadualkan Oktober ini akan terus memberi fokus kepada kebajikan keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata peruntukan tersebut turut mengambil kira kesediaan negara untuk berdepan kemungkinan krisis ekonomi global yang lebih mencabar. Beliau berkata prestasi ekonomi negara kini berada di landasan kukuh untuk kembali pulih dan berdaya tahan. Meskipun kita berdepan dengan kenaikan inflasi dunia, perbelanjaan, isi rumah dan perniagaan telah meningkat dan menjadi antara penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan, perdagangan borong dan runcit, ini ramai komplain, kita dengar tidak ada duit untuk berbelanja dan sebagainya. Saya nak maklumkan, bagi perdagangan borong dan runcit, Malaysia mencatatkan rekod baru pada bulan Mei 2022 dengan merekodkan RM129.8 bilion sekaligus menjadi jualan tertinggi sejak tahun 2013. Bajet 2023 pada bulan Oktober akan terus memberikan penekanan kepada kebajikan keluarga Malaysia dan juga ketersediaan negara berdepan kemungkinan krisis ekonomi global yang lebih mencabar berbanding sebelumnya. Jumlah dagangan Malaysia juga katanya melepasi paras 2 trilion buat pertama kalinya pada tahun 2021, meningkat 24.9% berbanding tahun sebelumnya hasil prestasi memberansangkan bagi ekspor domestik dan ekspor semula. Tambah beliau, sejak negara beralih ke fasa peralihan endemik, kadar pengangguran juga turun kepada 3.8%. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan sentiasa mengutamakan kepentingan kaum wanita termasuk anggota pertama yang banyak berjasa terhadap arus pembangunan negara. Ini dapat dilihat apabila kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Wanita Negara, Jawatan Kuasa Eksekutif Wanita Negara, nilai lain, dan Jawatan Kuasa Kerja Wanita Negeri bagi memperkasakan
peranan wanita di peringkat persekutuan hingga ke peringkat negeri pada akhir tahun lalu. Beliau berucap ketika majlis minum petang bersama pengamal media wanita Malaysia anjuran Persatuan Wartawan Wanita Malaysia pertama di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut meluluskan dana sebanyak RM300,000 bagi memperkasa aktiviti di bawah pertama sekaligus meningkatkan profesionalisme kewartawanan negara. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid. Terpaksa menyara 4 anak termasuk seorang yang merupakan orang kurang upaya OKU. Itu dugaan yang perlu dihadapi ibu tunggal Siti Zaliha Abdullah. Bagaikan jatuh ditimpa tangga, gerai makan yang menjadi sumber rezekinya musnah dihanyutkan banjir besar pada akhir Februari lalu. Wanita berusia 34 tahun itu berkata, buat masa ini dia kini bekerja sementara sebagai pembantu kedai makan milik sepupunya dengan purata upah harian RM25. Bahasa banjir 27 bulan 2 baru ni, kedai saya dihanyutkan oleh banjir dan sekarang saya cuma kerja sementara di kedai sepupu. Zaliha berkata, anak bongsunya Nur Sayyidatina Khadijah Abdullah 7 tahun yang menghidap cerebral palsy memerlukan susu khas dan lampin pakai buang. Yang anak saya Siti ni memerlukan belanjaan 700 sebulan. Susu, pampers, Nestum. Yang 3 beradik tu belanjaan sekolah. Dengan pendapatan saya yang pembantu kedai RM25 sehari, rasa tidak mencukupi untuk belanjaan diorang yang masih sekolah. Walaupun Khadijah memperolehi bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM150 sebulan, ia masih belum mencukupi memandangkan 3 lagi anaknya yang masih bersekolah juga diberi belanja keseluruhan RM15 sehari. Sehubungan itu, ibu tunggal tersebut mengharapkan kesudian mana-mana pihak untuk membantunya mendapatkan modal untuk berniaga semula. Siti Zaliha juga berharap belas ihsan orang ramai untuk membaiki kerosakan rumahnya, terutama bahagian dapur yang rosak akibat banjir dan kini semakin mereput. Kepada yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan menerusi akaun Bank Simpanan Nasional Siti Zaliha bernombor 1112029000052833 atau menghubunginya di talian 019 917 0430. 120 orang peserta Jom Celik Al-Quran anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP dengan kerjasama Institut Pengajian Al-Quran IPAC diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran yang diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata majlis ini bertujuan memberi galakan kepada peserta agar terus mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qada. Galakkan kepada IPAC untuk mengendalikan, terutamanya kepada mereka yang nak mengenali Al-Quran daripada basic hinggalah pandai, daripada buta kepada celik, kerana kita mempunyai IPAC ini mempunyai kaedah yang tersendiri yang terbukti dan teruji, dan kita harapkan supaya program ini diperluaskan lagi lah. Menurutnya lagi, program yang diperkenalkan pada tahun 2020 ini pada asalnya diperkenalkan hanya di Sabah dan Sarawak melalui kelas tahsin Al-Quran Siri 1. Seterusnya, program ini diteruskan dengan siri kedua bermula 13 November 2021 sehingga 19 Jun 2022 kepada 120 orang peserta di 5 buah lokasi PPR di wilayah persekutuan. Tambahnya, program tahsin Al-Quran ini terbuka kepada semua peringkat dan lapisan masyarakat termasuk penerima bantuan zakat MAWIP. Dengan pendekatan ini, katanya, MAWIP dapat memastikan bahawa penerima bantuan zakat ini bukan hanya dibantu dalam bentuk material, bahkan juga turut disantuni daripada aspek spiritual. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis tersebut siang tadi. Gereja bertemu lagi.
Di Mesir, sekurang-kurangnya 41 maut, manakala 14 lagi cedera dalam kebakaran sebuah gereja di Bandar Giza semalam. 15 kanak-kanak antara yang terkorban. Susulan kebakaran, 16 orang cedera termasuk 4 anggota polis yang terlibat dalam operasi menyelamat. 30 ambulans dikejarkan ke tempat kejadian bagi memindahkan mangsa kebakaran ke hospital berdekatan. Menurut saksi, beberapa mangsa yang terperangkap di bahagian atas gereja Abu Sifin melompat keluar demi menyelamatkan diri. Polis dalam satu kenyataan memaklumkan punca kebakaran gereja masih belum diketahui, namun siasatan awal menunjukkan kemungkinan berlaku litar pintas pada pendingin udara. Sebagai usaha menyelamat, hospital di seluruh bandar itu telah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga bagi merawat mangsa kebakaran. Dalam pada itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi turut menzahirkan ucapan takziah kepada mangsa yang terlibat. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 20 lagi cedera dalam insiden letupan di bandar pelabuhan Ecuador, Guayaquil awal pagi semalam. Menteri Dalam Negeri Patricio Carrillo berkata satu sindiket jenayah berkaitan dadah turut dipercayai ada kaitan dengan insiden tersebut. Menurut Perkhidmatan Pengurusan Kecemasan dan Risiko Kebangsaan, 8 kediaman dan 2 kenderaan musnah. Berdasarkan laporan awal, 2 individu bermotosikal dilihat membaling bungkusan yang dipercayai mengandungi bahan letupan. Susulan kejadian, siasatan sedang dibuat bagi mengenal pasti punca letupan. Dalam pada itu, Presiden Ecuador Guillermo Lasso mengisytiharkan darurat selama 30 hari di Guayaquil dan semua anggota keselamatan dikerah bagi mengawal bandar terbabit. Kerajaan turut menawarkan ganjaran $10,000 Amerika bersamaan kira-kira $44,500 kepada sesiapa yang mempunyai maklumat berhubung serangan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Patricio Carrillo berkata bahan letupan tersebut adalah buatan sendiri dan menafikan kononnya bom tangan digunakan dalam serangan tersebut. Tambahnya, 3 mangsa terbunuh di tempat kejadian, manakala 2 lagi meninggal dunia ketika menerima rawatan. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 19 lagi hilang dalam insiden letupan di sebuah pasar di Surmalu, Yerevan, iaitu ibu kota Armenia. Kejadian letupan yang menyebabkan kebakaran dan bangunan runtuh itu turut mencederakan lebih 60 mangsa. 200 anggota bomba dan petugas perubatan dikerahkan ke lokasi kejadian termasuk jentera berat. Misi mencari dan menyelamat masih dijalankan bagi mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah kepingan konkrit. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti punca letupan. Bagaimanapun, media tempatan melaporkan insiden mungkin berpunca daripada tempat simpanan bunga api. Pasar Surmalu terletak 2 km di selatan pusat bandar Yerevan dan terkenal dengan harga murah dan menjual pelbagai barangan. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik, terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di Kaca TV dengan pakej promo ekstra. Slot terhad, masa terhad, daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincang niaga atau imbas QR Code yang tertera. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.